Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon perlindungan daripadamu daripada kami mempersekutukan sesuatu apa pun jua denganmu dalam keadaan kami mengetahui hakikat kesesatannya, dan kami memohon keampunan daripadamu atas apa jua bentuk kesyirikan yang telah kami lakukan dalam keadaan kami tidak mengetahui hakikat kesesatannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan kasih sayang dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dapat kita teruskan sesi perkongsian bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Untuk sesi perkongsian audiobook yang ke-21, insya-Allah. Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Semoga Allah melimpahkan beliau dan juga kita semua dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat atas jasa bakti beliau dan kesungguhan kita dalam memperelokkan iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sebagaimana yang kita sedia maklumi, versi kitab yang kita ikuti perkongsian bacaannya ini adalah versi PDF cetakan kedua tahun 2013, hasil terbitan Karya Bestari dan edaran oleh Grup Buku Karangkraf Sendirian Berhad. Dan sepintas lalu berkaitan dengan isi kandungan kitab ini, alhamdulillah, dalam sesi-sesi sebelum ini telah dapat kita kongsikan dengan izin Allah bahagian muqaddimah kitab, juga bahagian 1 penjelasan 6 rukun iman, bab 1 Islam agama yang hak, yang merakumi subtopik akidah atau i'tiqad, akidah dan syariat, ilmu tauhid, perbahasan ilmu tauhid, jenis-jenis tauhid dan hubungan tauhid dan ayatul kursi. Juga bab 2 ibadah di dalam Islam, yang merakumi subtopik maksud ibadah, pembahagian ibadah kepada am dan khas, dan jenis-jenis ibadah. Juga telah kita kongsikan sebahagian daripada bab 3, yakni umat yang terbaik, subtopik Ahlus Sunnah wal Jamaah, subtopik wasitiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga sebahagian daripada subtopik hakikat iman ahli sunnah wal jamaah. Dan insya-Allah pada sesi ke-21 di pagi yang berbahagia ini, kita akan teruskan dengan izin Allah sambungan daripada
subtopik hakikat iman ahlu sunnah wal jamaah, insyaAllah. Muqaddimah kitab, alhamdulillah telah pun kita kongsikan bacaannya di dalam sesi pertama sebelum ini. Dan sekarang ini, di pagi yang berbahagia ini, insyaAllah akan kita teruskan lagi dengan sesi perkongsian audiobook kitab Perangi Syirik, Sucikan Aqidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah, untuk sesi perkongsian yang ke-21, insyaAllah. Bahagian 1, penjelasan tentang 6 rukun iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu apapun jua dengannya. Akan tetapi dia mengampuni dosa-dosa yang selain daripada syirik itu bagi sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 116. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat tergolong di kalangan orang yang rugi. Ali Imran ayat 85. Sadaqallahul azim. Bab 1, Islam agama yang hak. Alhamdulillah telah pun kita kongsikan bacaannya di dalam sesi-sesi terdahulu. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bab 2, ibadah dalam Islam. Alhamdulillah telah pun selesai perkongsian bacaannya sebelum ini. Semoga bermanfaat, insyaAllah. Dan sekarang ini kita masih lagi berada di bab ketiga, umat yang terbaik, yang mana sebahagian daripada isi kandungannya telah pun kita kongsikan dalam sesi-sesi terdahulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Subtopik Ahlu Sunnah wal Jamaah juga telah kita kongsikan perkongsian bacaannya sebelum ini. Siapakah Ahlu Sunnah wal Jamaah? Telah pun kita kongsikan perkongsian bacaannya sebelum ini. Alhamdulillah. Subtopik Wasitiyah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah telah pun kita kongsikan bacaannya sebelum ini. Begitu juga subtopik Wasitiyah yang dituntut.
Antara lainnya telah kita kongsikan wasitiyah dalam bab wa'ad dan wa'id. Juga wasitiyah tentang istilah iman dan agama. Kita sekarang ini berada di subtopik hakikat iman ahlu sunnah wal jamaah, yang mana sebahagian isi kandungannya telah pun kita kongsikan dalam perkongsian audiobook sesi ke-20 sebelum ini. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini akan kita teruskan lagi dengan sambungan kepada subtopik hakikat iman ahli sunnah wal jamaah, iaitu berhubung kait dengan iman boleh bertambah dan berkurang. yakni iman boleh mengalami peningkatan dan juga penurunan. Menurut zahir ayat Al-Quran dan Sunnah, iman seseorang boleh bertambah dan juga berkurang. yakni boleh mengalami peningkatan dan juga boleh mengalami pengurangan ataupun penurunan. Di antara nas-nas tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gementarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah-tambahlah iman mereka kerananya. Dan kepada Tuhannya jualah mereka bertawakal. Sadaqallahul azim. Di dalam ayat suratul Anfal ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa di antara sifat mukmin yang hakiki ialah imannya akan bertambah jika ayat-ayatnya dibacakan kepadanya. Selanjutnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sadaqallahul azim. Iaitu orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang mana kepada mereka ada orang yang mengatakan sesungguhnya manusia yang kufar telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambahkan keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ayat ini pula menjelaskan bahawa sikap mukmin yang hakiki ialah tidak pernah gentar dengan ancaman orang kafir. Malah ancaman tersebut hanya akan menambahkan lagi iman mereka.
Lalu mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang artinya memadailah, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inilah ayat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim sebelum beliau dilemparkan oleh Raja Namruz ke dalam unggun api. Dan zikir inilah, yakni hasbunallahu wa ni'mal wakil, memadailah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Zikir ini jugalah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mana baginda SAW menerima berita ancaman bunuh daripada Abu Sufyan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Telah jelas bahawa menurut pandangan jumhur ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, iman dapat bertambah dan dapat pula berkurang. Yakni iman boleh mengalami peningkatan, juga boleh mengalami penurunan. Antara hadis Nabi Muhammad SAW yang membuktikan bahawa iman dapat bertambah dan berkurang ialah hadis berikut. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batum minal iman. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ada 70 lebih cabang dan yang paling tinggi ialah la ilaha illallah dan yang paling rendah ialah membuang sesuatu yang berbahaya dari jalan, dan rasa malu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa iman ada 70 lebih cabang. Ada yang paling tinggi dan paling rendah. Manakala malu termasuk salah satu daripada cabang-cabang iman. Pada hadis lain pula, turut disebutkan beberapa cabang iman lagi. Antaranya tentang sabar dan kebersihan. Jadi berdasarkan keterangan ini, nyatalah keadaan iman seseorang tidak sama. Semakin banyak cabang iman pada dirinya, maka semakin bertambahlah imannya. Begitu juga sebaliknya. Jika kurang cabang iman, semakin menyusut pula imannya. Dalam hubungan ini, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Sesiapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah merubahnya dengan lidahnya. Dan jika dia tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya. Dan yang sedemikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain, "Ma min nabiyyin ba'asahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih, thumma innaha takhlifu min ba'dihim khalufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, wa laisa wara dzalika minal iman
habbata khardal. Hadis rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Nabi pun yang diutuskan kepada umat sebelumku, melainkan baginya ada penolong dan sahabat. Di dalam kalangan umatnya, mereka melaksanakan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian muncul sesudah mereka generasi yang buruk. Mereka mengatakan apa yang mereka tidak lakukan. Dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan. Oleh itu, sesiapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang yang beriman. Dan sesiapa yang melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah orang yang beriman. Dan sesiapa yang melawan, yakni berjihad dengan hatinya, maka dia orang yang beriman. Dan tidaklah ada sesudah itu daripada iman walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kesimpulan dapat dibuat berdasarkan dua hadis tersebut di atas. Pertamanya, kemampuan manusia untuk mencegah sesuatu kemungkaran adalah berbeza-beza. Ada yang mampu merubahnya dengan tangan, yakni dengan kekuasaannya, dengan kudratnya. Dan setengahnya hanya melalui lisan. Ada pula hanya mampu dengan hati. Menurut hadis pertama, jika seseorang mengingkari kemungkaran dengan hati, menandakan imannya tersangat lemah. Kesimpulan kedua. Kesimpulan tersirat ialah, jika seseorang mampu merubah kemungkaran melalui lidahnya, iaitu secara memberi teguran ataupun nasihat, maka imannya lebih tinggi daripada iman orang yang merubah dengan hati. Begitu juga jika diubah dengan tangan, yakni kekuasaan, itu lebih tinggi imannya berbanding melalui lisan. Kesimpulan ketiga. Hadis pertama menjelaskan bahawa orang yang merubah kemungkaran dengan hatinya digolongkan sebagai orang yang paling lemah imannya. Hadis kedua pula menjelaskan bahawa seseorang yang berusaha merubah kemungkaran dengan hatinya masih digolongkan sebagai orang yang beriman. Kesimpulan keempat. Pada akhir hadis kedua, ditegaskan bahawa jika seseorang tidak menentang kemungkaran sama sekali walaupun dengan hatinya, maka itu bermakna dia tidak memiliki iman walaupun sebesar debu. Wal-iyadzubillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dapat kita selesaikan sesi ke-21 perkongsian audiobook bacaan kitab Perangi Syirik, Sucikan Akidah, Mantapkan Syahadah, hasil karangan Al-Fadil Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi perkongsian ini, juga perkongsian-perkongsian yang sebelumnya. Semoga semua perkongsian itu membawa manfaat yang besar dan menjadi asbab untuk Allah sempurnakan iman dan amal kita, agar dapat kita kembali berjumpa Allah dengan membawa hati yang sejahtera, yakni tanpa dicampur adukkan dengan apa jua bentuk kesyirikan, sama ada di dalam i'tikad kita maupun di dalam amalan kita. InsyaAllah. InsyaAllah di sesi perkongsian berikutnya akan kita teruskan lagi dengan sambungan kepada subtopik Hakikat Iman Ahlussunnah wal Jamaah, bermula daripada sambungannya, iaitu sebab-sebab iman bertambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi.
di sesi-sesi selanjutnya, insya Allah.